Ayat ke-28. Wa imma tu'ridan anhumul tigha'a rahmatin min rabbik tarjuha dan jika kamu berpaling daripada beri hak, beri sedekah ni, beri hak kepada orang yang sepatutnya daripada mereka, untuk jika kamu berpaling, wa in tu'ridanna, sekiranya kamu berpaling, anhumub tigha'a rahmatin min rabbik tarjuha, sekiranya kamu berpaling kerana nak cari rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharap untuk dapat. Ni gini makna dia. Jadi tak boleh beri itu pasal duit tak ada, duit tengah cari. Kita nak beri sedekah, tak dapat pasal duit tengah cari, payment tak dapat lagi. Nah, payment tak dapat lagi. Ni ayat dia ni. Faqul lahuma qawlan maisura, maka katalah pada mereka dengan ucapan yang baik. Maknanya kalau orang nak mari jual barang-barang pada kita, nak mari tu minta derma pada kita tu, tak boleh kata, ha pergi jangan. Tak boleh tu. Tak boleh nah. Kerana kitanya duit tak ada. Jadi orang mari itu tidak bolehlah kita kata pada mereka dengan kata-kata yang menyakit hati, tak boleh. Kena kata pada mereka, minta maaf, saya hari ni tak ada duit, mari lain kali lah. Gitu. Jangan kata perkara yang menyakit hati kepada orang yang mari minta derma ke apa. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqihi an unuqika. Jangan kamu letakkan tangan kamu terbelenggu di leher. Maknanya jangan sampai kerekut sangat pula. Jangan kamu letak tangan di leher, makna terbelenggu, lekat, makna tak nak beri juga. Tak boleh nak beri langsung. Kerekut. Wala tabsutha, dan jangan kamu holorkan tangan tu sampai buka tu sampai beri belakang. Tak boleh juga. Nah. Ajar belakang ni. Ajar belakang nak derma, nak jawab pada orang tu, ajar belakang. Wa taq'uda maluman mahsura, kerana kamu menjadi, kalau tidak kamu akan menjadi tercela ataupun menyesal. Jadi orang minta derma sampai kedekut, tak beri pun tak boleh, beri dengan boros pun tak boleh. Dia kata. Ya, kalau tidak kamu akan tercela dan menyesal pasal duit tu habis. Yang kedekut, orang kata kedekut. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kamu melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang juga yang dia kehendaki. Wa yaqdir tu menyempitkan. Dia beri rezeki, dia nak beri berapa banyak, dia nak beri kurang ke, nak menyempit ke, boleh atas dia belaka. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia Allah Taala terhadap hamba-hambanya tu maha mengetahui dengan teliti dan maha melihat kedudukan hamba. Sama ada dia buat tu ikhlas atau tidak. Wala taqtulu auladakum. Ni pula ni. Ni family planning pula. Ni family planning ni, dengar ni. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Gugur anak ataupun perancang keluarga takut kalau banyak ramai kan jatuh miskin kita. Nah. Nak tanya nanti dulu dah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepada anak kamu itu dan kepada kamu sendiri. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Ni tafsir berat sikit. Ini. Ambil atas dulu. Jadi jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin.
Ada hadis pula jangan kerana lapar. Ada hadis pula jangan kamu tak bunuh anak kamu kerana dia akan kongsi makan di pinggan kamu. Maknanya kalau anak ramai itu tak cukup makan lah. Ayat ni ada mari acak kali. Maksudnya merancang keluarga ni mengikut sunnahnya ialah sehingga peringkat menyusu. Habis susu tu bolehlah takat tu. Ataupun setahun kemudian, iaitu 3 tahun. Lepas beranak tu 3 tahun. Lebih pada tu masalah. Jadi kenapa tak nak beranak tu? Tu ada soal ginilah. Cakap pun belik lidah pun belik dah lah. Sesungguhnya pembunuhan mereka tu kana khit'an kabira, sesungguhnya pembunuhan mereka itu satu dosa yang besar. Satu lagi pembunuhannya ialah kita hantar ke sekolah-sekolah madrasah ilmu salah. Termasuk juga bunuh anak. Ya tak belajar dengan Yepin misalnya. Begitulah. Atau pergi belajar dengan Popok Hanana tu kau. Tak ada apa-apa. Popok Habib kau. Dia hantar ke madrasah dia. Apa Quran juga. Wala taqrabur riba. Jangan kamu menghampiri zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh dah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan keluarga yang tak betul. Wala taqtulun nafsa kallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan, kamu bunuh je melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Maknanya nak bunuh manusia ni tak boleh. Tak boleh kita nak bunuh manusia tu kerana dia tu kafir, tak boleh bunuh. Jadi berjihad ni, bila saya tanya ada orang yang nak belajar jihad tu, saya tanya, jihad ni apa? Tujuan apa? Tujuan nak bunuh orang kafir ke apa dia? Kalau tujuan nak bunuh tak betul. Jihad adalah untuk basmi syirik. Kalau kita bunuh dia, tak basmi syirik dia tu, dia mati masuk neraka tak? Jadi tujuannya jihad adalah untuk basmi syirik, iaitu kita nak bunuhnya ketua-ketua ni. Al-Malaun, ketua-ketua dia, tok guru dia. Anak murid tu akan masuk. Iaitu apabila penaklukan Mekah, tok guru musyrikin Mekah ni masuk Islam, maka anak murid pun pro masuk Islam. Okey. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh manusia yang Allah Taala haramkan kecuali dengan benar, iaitu kalau dia bunuh orang tu boleh bunuh balas lah. Iaitu kalau orang tu kerja dengan jabatan penjara bahagian bunuh, bahagian tali gantung tu tak berdosa kata. Ataupun hakim yang keluar hukum bunuh tu tak berdosa. Kecuali dia tipu lah. Jadi selain pada tu haram bunuh. Waman kutila, barang siapa yang membunuh dibunuh mazluman dengan cara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka kami jadikan warisnya ada kuasa untuk bunuh balas. Kalau bawa bunuh orang, kalau kerajaan tak nak waris tu boleh bunuh balas. Cuma masalah undang-undang kita ni tak boleh juga, kena hukum bunuh pula kita. Undang-undang kita. Dalam undang-undang Islamnya tak dah. Wala yusrif fil qatli. Jangan kamu melampaui batas dalam pembunuhan pula. Jadi
Maknanya Tuhan sudah beri kebenaran kepada keluarga si terbunuh tu supaya bunuh bala. Jadi sebelum pada bunuh tu dia pun kerak hidung, kerak kaki dulu, barulah pancung kepala tu tak boleh. Nah. Tak boleh. Melampaui batas tu dia kata. Mana tu? Innahu kana mansura, sesungguhnya waris itu warisnya tu akan dapat bantuan Allah. Mansura dapat bantuan Allah. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu hampiri harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang lebih baik. Gini. Iaitu kita sebagai penjaga anak yatim, maka harta dia ni kalau kita berbelanja habis. Mak bapak dia mati dah. Jadi kalau boleh kita buat satu jenis benda yang menyebabkan harta dia tu masih, bila dia makin balik besok, dia boleh guna harta dia tu. Contohnya beli tanah ke, beli kebun ke, mana? Harta dia tu. Duit untuk makan adalah syaratnya. Hatta yabluga asyuddahu, sehinggalah mereka tu sampai umur dewasa. Wa aufu bil ahdi, maka hendaklah kamu tunaikan janji-janji kamu sebagai penjaga anak yatim. Cerita belaka ni Pak Tuhan ada ustaz di Kelantan sana, dia mengajar tafsir Quran ni, dia pilih-pilih. Oh sedap lah gitu Ayat yang dia kenal dia baca, ayat tak kenal dia tak baca. Dia mengajar tafsir Quran. Doktor dia PhD. Ngaji Madinah. Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, pasti akan ditanya. Mana janji-janji yang kita buat ni pasti akan Tuhan tanya. Wa auful kaila, dan hendaklah kamu penuhi sukatan. Idza kiltum, apabila kamu menyikat. Mana bila kita berniaga tu kena sempurnakan perniagaan jual beli tu. Wazinu bil qista sil mustaqim, dan hendaklah kamu timbang tu dengan cara yang benar, mengikut yang sepatutnya lah. Zalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa asnanu ta'wila, dan lebih sebaik-baik kesudahan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu ikuti apa yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Maknanya kalau kita, bila orang tanya kita kenapa tak buat tahlil, kerana tak ada ilmu saya. Pasal tak adalah hadis, tak adalah Quran perintah. Jadi saya tak berani buat pasal tak ada ilmu. Awak dia kata dia ada ilmu daripada tok guru dia, gitu. Awak nak kenal musyrik Mekah gini, mudah nak kenal musyrik Mekah ni. Bila kita tanya dia akan jawab, takkan tok guru saya ni akan masuk neraka. Saya belajar daripada tok guru saya. Ayat Qurannya, wajadna alaihi aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami dapati tok guru kami berada di atas satu pegangan agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, kami atas jejak tunjuk ajar mereka lah kami terpimpin. Tuh ayat dia. Jadi kalau siapa dia kata ini tok guru ni kata ni ustaz ni kata ni, takkan dia masuk neraka, awak cam lah dia ni orang musyrik ni, orang ni tanda dia. Nah, jadi syirik di mana tak tahu, tapi tanda dia ni kata-kata dia ni. Satu lagi surah Zuhruf ayat berapa? 22. Ada lagi dia mewarisi kitab. Dia kata dia tu belajar ni daripada kitab. Itu musyrik kok. Dia ada tanda dia, tanda-tanda dia.
Musyrikin Yahudi dengan Nasara ni semua sekali musyrik belaka benar ya. Tapi dikategorikan supaya ya, bila kita bercakap dengan mereka boleh guna ayat-ayat Quran ni. Dengan Syiah ni kategori Kristian. Kristian dalam Islam. Hanana tu, Habib-habib tu Kristian dalam Islam. Dia perantara belaka. Tawassul lah. Braillewi pun lah gitu ya. Penunggu kubur ni. Lepas tu penunggu kubur Kelantan tu super tu. Jenis Kristian lah. Yang bila tunggu kubur 3,000 sekali bayar tu. Tu. Di satu tempat tu 1,200 satu malam baca tunggu kubur. 1,200 ringgit. Kena buatnya seminggu 8,400. Untuk orang kaya. Tempat nama Bris kubur besar. Kubur besar. Kubur besar situ, tepi jalan, Simpang 4. Alam bandar tu. Mana dah? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan hati, kullu, semua masing-masing itu, ulaika, masing-masing mereka itu, semua, kullu itu semua sekali. Mana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing itu, semua sekali itu, ulaika, mereka-mereka ini, kana anhu mas'ula. Mana mereka ni yang ada semua ni, hati, mata, semua sekali ni tanya belaka. Akan ditanya belaka. Mata, tengah mata tu guna untuk dengan pendengaran tu ada guna tak pergi belajar agama? Dengan penglihatan tu ada guna tak untuk tengok Quran? Dengan hati tu boleh fikir ke daripada apa boleh belajar tu, boleh fikir tak? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ni dengan keadaan sombong. Ini perangai pula. Innaka takhriqal arda, kamu tidak mampu menembusi bumi kalau kamu hentak kaki kamu di bumi itu, kamu tidak mampu nak hentak tembus kat bumi. Mana kata jalan elok-elok, tak payah jalan dengan aku. Pasal kalau kamu buat macam mana kuat pun tak boleh tembus bumi. Saya kata. Nah. Lepas tu walan tablughal jibal latula, dan jangan kamu dan tidak akan sampai kamu untuk mencapai ketinggian gunung yang tinggi dengan sombong kamu tu. Jadi sombong tu seolah-olah macam nak jadi gunung, tapi kamu tak akan jadi macam gunung tinggi tu. Kullu masing-masing semua tu. Zalika nas sayyi'uhu inda rabbika makruha. Sesungguh semua itu adalah syirik itu dia panggil syirik kopi. Syirik kecil yang amat dibenci oleh Tuhan. Syirik kopi dia panggil. Jadi syirik ni penunggu kubur, huraf enggak benar. Syirik jali, syirik ori ni tak bicara rasa. Sebab tu kita ni anak murid pokok tu dah ni. Sebab tu tak tahu ni. Syirik kopi ni, syirik hatinya begini ikhlas ni, semua bicara belaka. Riya, ujub, takabur, bicara belaka tu. Zalika mimma uhiya ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah daripada wahyu yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad oleh Tuhan kamu, minal hikmah, daripada hukum-hukum yang teguh maknanya, yang tak perlu lagi ditakwil. Itu makna hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dia kata pula, jangan kamu jadikan bersama Allah pujaan lain.
Fatulqa, lalu kamu akan dicampurkan fi jahannam, dalam neraka jahannam. Kamu akan dicampur, kamu akan dimasukkan, dicampurkan dalam neraka jahannam. Maluman, dalam keadaan tercela. Madhura, dengan keadaan dijauhi daripada rahmat. Betul kan ni? Betul dah ayat dah? Betul kan? Afa asfakum rabbukum, apakah untuk pilih kamu, apakah kamu nak pilih untuk Tuhan kamu, bil banin, dengan anak-anak. Kamu pilih untuk diri kamu, dengan pilih untuk Tuhan kamu, untuk diri kamu anak lelaki. Wattakhadha minal malaikah inatha, dan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala tu, malaikat-malaikat tu anak perempuan Allah. Ini musyrikin Mekah. Innakum, sesungguhnya kamu, la taquluna qawlan azima, sungguh-sungguh telah mengucapkan perkara yang sungguh besar dosanya, Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang, kami telah menerangkan berulang-ulang fi hadzal Qur'an, dalam ini Quran, liyadzakkaru, supaya kamu boleh mengambil peringatan, supaya manusia boleh mengambil peringatan. Wa ma yaziduhum illa nufura, dan tidak akan menambah pada mereka itu, melainkan lari daripada kebenaran saja. Mana orang musyrikin ni, apabila kita beritahu macam mana pun tentang Quran ni, dia tidak lari, bukan dia lari daripada Quran. Bila kita beritahu tu, dia mata terpesir. Bila beritahu tentang Quran ni, orang musyrik ni mata terpesir, macam seolah-olah macam dia kena pukau gitu. Kalau ajak kepada tanda musyrikin juga lagi, apabila kita kata berhenti buat bid'ah tu, dia berasa berat nak tinggal. Ayat Qurannya, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, berasa berat orang yang ada akidah syirik untuk pikul ajakan tauhid kamu kepada mereka. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Qul, katakanlah pada mereka, law kana ma'ahu, sekiranya ada bersama Allah Ta'ala tu alihatun, tuhan-tuhan lain, kama yaqulun, seperti mana yang kamu kata. Bermakna tuhan-tuhan lain sini ilah-ilah lain, maknanya selain daripada Allah Ta'ala tu ada orang yang boleh bodek Allah Ta'ala. Saya nak tanya, adakah siapa boleh bodek Allah Ta'ala? Boleh bodek, boleh pujuk, boleh desak ke, boleh pulah tangan ke? Adakah? Wali mana ke, Nabi mana pulah tangan Tuhan, maka Tuhan pun terpaksa ikut. Lemah agak Tuhan jadi. Kah? Ada? Tak ada tak? Jadi Tuhan tanya tu, saat ni. Jadi kul, kata pada mereka, lau kana ma'ahu, adakah bersama Allah Ta'ala tu alihatun, pujaan-pujaan lain yang boleh menghampirkan kamu kepada Allah. Kama yaqulun, seperti apa yang mereka kata. Idzan, sekiranya ada sungguh. Idzan saja perkataan tu seperti itu, maknanya jika yang ada sungguh, jika berlaku sungguh, labtaghaw ila dzil arsy sabila, maka tentu mereka mencari kepada Tuhan yang punya arsy tu jalan lain. Tentu kalau ada Tuhan lain bersama Allah Ta'ala, kalau ada sungguh, tentulah mereka mencari kepada Tuhan yang kepada arsy tu untuk pergi tu.
Iaitu nescaya Tuhan lain tu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mengukir aras untuk mengalahkan dan sebagainya lah. Ada dua Tuhan lah jadi. Sedangkan tak ada. Subhanahu, maha suci Allah daripada bersekutu dengan mana-mana tu. Wa ta'ala, dan maha tinggi amma yaqulu, dari apa yang mereka katakan. Uluwan kabira, suatu ketinggian yang amat besar, yang tidak ada bandingannya. Tusabbihu lahus samawati wal ard. Tusabbihu lahus samawatu, bertasbih dan bertasbih kepadanya makhluk di langit. As-sabhu wal ardu, dan bertasbih juga makhluk di bumi. Waman fihinna, dan makhluk yang ada di celah di antara langit dan bumi. Wa im min syai'in, dan apa saja daripada segala sesuatu, illa yusabbihu bihamdihi, malaikat bertasbih kepada Allah untuk memujinya. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kamu tidak mengerti tasbih-tasbih mereka. Maknanya pokok kayu pun bertasbih, burung, daun, hutan, jalan, sungai, apa semua bertasbih pada Allah. Kita saja tak faham. Ada lagi jawapan yang sama dalam hadis. Ayat berapa? Kita 344. Kita korok. Wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila dibacakan Quran pada mereka ni, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ni dah. Ni musyrik Mekah. Ni musyrik ni. Apabila baca pada orang kafir, apabila dibacakan Quran ini kepada orang kafir, orang yang ada akidah syirik, orang yang tak nak terima ya Quran ni, maka Tuhan kata ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura, suatu hijab yang abstrak secara rohani. Jadi kita beritahu dia tu, dia tengok tu macam tak nampak dia. Kebenaran ni tak nampak. Ya, kita faham ni mudah ya. Dia ni tak faham ni, kita cakap ni tak faham. Apa yang saya beritahu ni dia tak faham. Dia dengar. Bukan dia tak dengar, dia dengar tapi mata tu terbeliak gitulah, seolah-olah macam kena pukau gitu. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan ke atas hati-hati mereka akinnatan, satu sumbatan, ayyaqahu wa fi adhanihim waqra, satu penutup, ayyaqahu, supaya dia faham. Daripada hati itu kunci untuk faham wahyu Allah Taala. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga-telinga mereka tu ada sumbatan rohani, daripada dia boleh dengar Quran. Ayat Quran dia tak nak dengar. Jadi kalau Quran tu dia baca, dia seolah-olah dia tak dengar juga. Gitu sekali ni benar. Wa idza zakarta, awak tak nampak ni, saya duk tabligh kepada mereka ni, kita baca ayat Quran tu, dia jadi macam bengong gitu. Pelik. Macam baca kepada orang kafir gitu. Dianya ada serba apa ada. Wa idza dzakarta rabbika fil Qur'an, dan apabila kamu menyebut Tuhan kamu, apabila kamu menyebut Tuhan kamu dalam Quran, wahidah dengan cara mengesakan Tuhan. Mana bila
bila kamu ajak mereka yang ada dalam Quran tentang mengesakan Allah, walau ala adbarihim, mereka terus berpaling ke belakang. Nufura, lari ke belakang, lari. Bukan setakat paling, lari pula. Dia paling ke belakang kemudian lari. Bila dia baca ayat-ayat Quran pada mereka ni, muka paling dan tuan lari. Nahnu a'lamu bima yasmi'una bihi. Sesungguhnya kamilah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka dengar daripada ayat Quran yang dibaca tu. Idh yastami'una ilaika, ketika mereka mendengarkan kepada kamu, mendengar kepada kamu bacaan kamu tadi. Wa idhum, dan tatkala mereka itu najwa, berbisik-bisik. Idh yaqulu zalimun, iaitu ketika berkata orang-orang zalim tu, innattabi'una illa rajulan mashura, tidaklah kami akan ikut satu orang lelaki yang kena sihir ni, iaitu Nabi Muhammad. Ni gila ni bahasa ni. Sekejap-kejap cakap hatu has, sekejap-kejap cakap tak Tuhan, tak cakap benda lain. Unzur, perhatilah sebenar, kaifa darabu laka, bagaimanakah bandingan untuk kamu, al-amthala, perumpamaan, fadallu, maka mereka tersesat, fala yastati'una sabila, maka mereka tidak mampu mencari jalan keluar daripada jalan sesat tadi. Wa qalu, dan mereka kata, aiza kunna idhama, kalau apabila kami ni sudah jadi tulang belulang. Ni engkar pada percaya akhirat. Wa qalu, dan mereka kata, aiza kunna idhama, apabila kami ni yang sudah mati ni tinggal tulang belulang lagi. Wa ruqata, dan benda-benda tubuh kami ni hancur luluh habis dah. Inna lamab'utsun, adakah kami akan dibangkitkan semula, khalqan jadida, dengan satu penciptaan yang baru? Anda tak percaya kepada hari akhirat. Kul kunu hijaratan au hadid. Ikutlah, kamu nak jadi batu ke, kamu nak jadi besi ke, ikut kamulah. Nak keras, nak suruh ikut kamulah, nak jadi keras seperti batu ke, kamu nak jadi, kata kalau mereka, mana dia tak percaya juga kan. Ikutlah, kamu nak jadi batu ke, kamu nak jadi besi ke, au khalqan, ataupun suatu makhluk, mimma yakbaru, yang lebih besar fi sudurikum, dalam hati kamu, daripada akal kamu jadi lebih satu makhluk yang lebih berat daripada hati kamu sendiri. Fasayaqulu yu'iduna, maka mereka akan berkata, siapa yang akan mengembalikan kami sekiranya kami jadi batu? Kulil ladzina fatarakum, katakanlah yang menciptakan kamu, awwala marrah, ya pertama dulu dia akan cipta kamu balik. Fasayun ghiduna ilaika, dan mereka geleng-gelengkan kepala mereka kepada kamu, ru'usahu, kepala-kepala mereka kepada kamu. Wa yaqulun, sambil mereka berkata, matahu, bila kiamat tu, bila nak bangkit ni? Kul, kata kepada mereka, asa an yakuna qariba, katakanlah boleh jadi ajar kamu nak mati ni dekat dah. Dia minta jadi hari akhirat ni, apa dia, kiamat tu, kiamat ada dua makna. Satu makna kiamat, satu makna kiamat hari kebangkitan. Satu lagi kiamat maknanya pembicaraan pada mahsyar. Satu lagi kiamat maknanya mati. Kiamat belaka. Jadi kena tengok ayat. Yauma yad'ukum, hari yang kami seru mereka. Hari yang kami seru kamu.
iaitu kari yang dia seru kamu, iaitu Tuhan. Fastastajibuna, maka kamu sambut seruan Tuhan kamu kepada dia. Bila di pada mahsyar tu Tuhan kata mari sini, maka semua sekali, tak kira kafir, tak kira Islam, semua mari jumpa Tuhan. Bihamdihi, dengan memuji Tuhan mereka. Yang mana selama kena duduk kufur pun, bila depan pada mahsyar semua puji, kamulah Allah, segala puji bagimu. Wa tazannu na in labistum illa qalila. Dan sesungguhnya, dan kamu yakin bahasanya tidaklah kamu hidup di dunia itu melainkan sekejap saja. Setengah kata mereka tu sekehari ya duduk di dunia, setengah kata sesaat. Wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada cara-cara tabligh ni pula. Ayat ni cara-cara tabligh. Wa qul li ibadi, dan katakanlah kamu kepada hamba-hambaku yang kufur. Itu yang Islam. Yaqulul lati hiya ahsan. Jawablah yang demikian itu dengan cara yang lebih baik. Yang tadi, dia tadi tu wazannu tu, watazannu tu dia yakin tu. Dia yakin dia duduk di dunia tu sekejap aja tu, apabila dia ditanya oleh Malik Zabaniah, berapa lama kamu tinggal di dunia? Maka Malik Zabaniah kata, Malik Zabaniah tanya mereka, berapa lama kamu tinggal di dunia? Oh, dia kata sekejap. Dia setengah kata sekehari, setengah kata sesaat. Inna syaitana kana lil insana aduwan mubina. Tak ni tak. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu yanzagul bainahum, menimbulkan konflik di antara mereka. Inna syaitana kana lil insana aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia itu adalah musuh yang jelas nyata. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang diri-diri kamu. In yasha, jika Allah Ta'ala kendaki, yarhamkum, dia akan kesian balas kamu kepada kamu. Kita ni atas ihsan dia ni, yang boleh kita mari ni kerana Tuhan kesian balas kepada kita ni. Au in yasha, atau sekiranya dia kendaki, yu'adzibkum, dia boleh mengazab kamu. Wa ma arsalna ka alaihim wakila, dan tidaklah kami utus ke atas kamu Muhammad, utuskan kamu ke atas mereka itu Muhammad, wakila, sebagai penjaga amal ibadat mereka. Jadi bila kita nak tabligh dia, jangan kita kata takut dia masuk neraka. Mana kita nak jaga amalan dia lah daripada kufur kan. Jangan fikir gitu. Macam mana bergerak belakang ni. Tengok. Kita berapi muka surat ni. Nah, kita berapi muka surat ni. Lepas tu kita berhenti. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Tuhan kamulah Maha mengetahui terhadap manusia makhluk di langit dan di bumi. Walaqad fadalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din. Dan sesungguhnya kami lebihkan setengah nabi ke atas setengah yang lain dengan beberapa derajat. Nabi ni kata gini, Nabi ni begini, pangkat ni ada derajat masing-masing, tak sama lah. Wa ataina Daud zabura, dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Kamu katakanlah, serulah orang-orang yang kamu sangka selain daripada Allah Ta'ala, dengan tujuan kamu nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, iaitu roh-roh yang kamu punya, roh Nabi ke, roh wali ke, roh malaikat ke, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ke,
Nah, fala yamlikuna kashfad durri ankum. Mereka tidak mampu menghilangkan sebarang bala daripada kamu. Nah, bila Tuhan beri bala pada kita, wali-wali yang kita puja tu, Nabi ke, wali ke, malaikat ke, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain ke, Syekh Abdul Qadir ke, Uwais Akroni ke, malaikat Jibril, Mikail ke, yang kita beri seru tu, tidak boleh mengangkat bala yang Tuhan beri jatuh atas kita. Wala tahwila, ataupun tak boleh alih bala tu. Takut-takut nak kurangkan bala boleh. Tak boleh, tapi kalau nak alih-alih boleh. Ada kan Cina kan dia kata, buat gini boleh tak kena bala ni, boleh alih tak. Fasui lah. Semua fasui itu sesat belaka, syirik semua. Semua sekali. Itu buka kau ni gini, semua sekali itu sesat belaka. Buang sakit pergi ke ayam Ustaz. Buang sakit pergi ke ayam, takat jin guna telur. Supaya amat atu dengan bertih, garam, lagi lada hitam, serupa lah kata, sesak lah kata. Ini puan-puan ni berdepan dengan ustaz Malana ni ngajar tafsir Quran dengan hadis ni. Lepas tu ustaz tu minta nak jumpa dengan saya. Dia kata ustaz kata Bali tu berat sikit tu. Tak. Betul. Dia cakap ni. Dah sampai mana belum? Dah datang. Nak datang mari tak? Kita tidak selau kan? Mari. Saya nak tanyalah. Macam mana ustaz yang belajar tafsir, ngajar hadis ni, jin boleh rasuk ustaz ni? Saya tanya tu ya. Dia jin boleh rasuk dia. Macam mana? Sunnah dia ni. Jangan ni. Maknanya bid'ah tak buat ni, maulud tak buat belaka ni. Semaya ajak tak buat ni, tahlil tak buat ni dia. Tapi tentang jin ni minta tolong Haruddin tu. Haruddin pula mari baca dengan garam tak? Anak murid Haruddin. Mari baca ke rumah dia. Tak boleh duduk rumah kerana dirasuk jin. Jin kacau rumah dia. Dia baca tak lari. Anak murid Haruddin mari baca lari. Baca di garam. Jadi saya kata tak boleh baca di garam, kufur lah kerana awak percaya jin tak akan lari kalau tak baca pada garam. Sedangkan hadisnya kalau baca ayat kursi dia kena lari. Jadi kita yang baca ayat kursi tak lari, tapi baca pada garam lari. Tu masalah sikit tu. Dia tak lari tu pasal kita dengan dia tu sama-sama syirik. Dia tak lari lah. Bukan? Jadi nak suruh dia lari tu, dia suruh kita kufur pada orang lain pula. Iaitu kita baca kepada benda, iaitu garam ke, air tawar ke. Jadi orang pun percaya molek ni. Jadi setan jin yang duduk dalam tu dia pun lari pasal berjaya menyesatkan orang lain pula. Jaya dia lari dia. Saya tak ajar gitu, saya ajar baca doa Jadi dia kata nak jumpa, saya tak jumpa lagi ni. Maulana. Dia mengajar hadis. Dia tak buat bid'ah tak buat. Tak buat. Tak buat, dia ajak bertumbuk kita. Boleh kan? Boleh. Kena kacau jin, kena panggil orang yang boleh scan jin. Boleh scan ni. Nabi Muhammad tak boleh scan jin. Awak tahu? Tak tahu Nabi Muhammad tak boleh scan jin. Tak tahu. Surah jin tu lah. Ayat pertama. Nabi Muhammad tak tahu jin tu mari dengar dia baca Quran. Sehinggalah Tuhan wahyu pada dia. Jadi ada setengah ustaz pula boleh. Ada jin ni duduk di lutut ni, duduk di kaki ni, duduk di katil ni, duduk di rumah tu, duduk pokok kayu ni. Boleh scan tu syirik juga. Payah ada. Awak nak macam mana ni? Awak nak suruh saya ikut politik tu kah? Ini besar ni. Ini tak telarak nak buat kerja ni. Baiklah, habis ayat ni. Mana dah? Ayat mana dah? Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim imul wasilah.
Orang-orang yang sifat seperti ialah mereka yang mencari jalan menghampiri pada Allah, pada Tuhan mereka dengan al-wasilah, iaitu cara penghampiran kepada Allah. Maka tafsirnya ialah al-wasilah ini, dia kata wasilah ni tawasul ya. Dengan cara wasilah ini ialah, ini dia kata tawasul. Buka semua kitab tafsir, al-wasilah ini ialah hadis Nabi. Hadis Nabi. Itu cara-cara Nabi ajar. Ayyuhum aqrabu, di antara mereka yang siapakah di antara mereka yang lebih dekat? Warjuna rahmatahu, dan mereka mengharap rahmat Tuhannya. Wa nakhafuna azabahu, dan mereka takut pada azab Allah Taala. Inna azab rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Allah Taala itu hendaklah sangat ditakuti. Ayat terakhir. Wa in min qaryatin, tidaklah daripada mana-mana penduduk yang kufur, illa nahnu muhlikuha, melainkan kami membinasakan qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat lagi. Au mu'adzibuha, atau kami azab dia azaban syadida, azab yang keras di dunia lagi. Contohnya Fir'aun tu dia azab di dunia lagi. Mati tu azab alam barzakh, lepas tu akhirat pula berbulan neraka pula lagi. Yang kaum Lut tu diangkat naik ke langit, Jibril angkat naik ke langit tu, dia jatuhkan batu bertubi-tubi macam peluru sekat. Dia tulis nama siap. Nama si anu peluru ni kena tangan, kena kaki, kena mata, tembak tu. Naik ke langit ke-7, sampai sana pusing, tempat tu. Kaum Lut, iaitu apa, Sunken City of Atlantis. Jadi orang kafir tak cari lagi, tak jumpa lagi. Kana dzalika fil kitabi mastura, adalah yang demikian itu dalam kitab yang tertulis ya tertera. Baik, kita berhenti dulu. Ginilah untuk permulaan hari ni, kita berhenti sekat ni ya. Masa nampak nak kalah belakang tu, takut mutoh Jadi kita sambung 2 minggu lagi.